Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan cikgu pada kali ini untuk Matematik Tingkatan 4, Bab 3, Penakkulan Logik. Dan dalam video kali ini, kita akan lihat satu standard pembelajaran iaitu kita akan membentuk hujah didaktif yang sah bagi suatu situasi. Dalam video sebelum ni, kita dah lihat bagaimana hujah didaktif yang sah. Kita perlu merujuk kepada 3 bentuk hujah didaktif, sama ada bentuk 1, bentuk 2 atau bentuk 3. Okey, bentuk 1 bermula dengan perkataan semua A ialah B, premis 2 C ialah A dan kesimpulan C ialah B. Untuk bentuk yang kedua, premis 1, jika P maka Q. Untuk premis 2, P adalah benar, kesimpulannya Q adalah benar. Dan bentuk yang ketiga, jika P maka Q. Untuk premis 2, bukan Q adalah benar. Okey, yang ni Q dulu Dan untuk kesimpulan, bukan P adalah benar. Jadi dalam video kali ini kita akan lihat bagaimana kita boleh membentuk hujah didaktif yang sah berdasarkan 3 bentuk hujah ini. Okey, kita lihat soalan praktis kendiri 3.2c. Tulis kesimpulan bagi setiap hujah didaktif berikut untuk membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah. Okey, soalan A. Premis satunya, semua murid 4 amanah menggunakan buku teks digital. Okey, bermula dengan perkataan semua, maksudnya bentuk yang pertama. Semua A ialah B. Jadi semua, yang ni ialah A, yang ni ialah B. Semua murid 4 amanah menggunakan buku teks digital. Untuk premis 2, okey, Privina. Seorang murid 4 amanah. Jadi yang ni adalah A. Jadi kesimpulannya C ialah B. Okey, C tu Privina. Jadi untuk kesimpulannya, Privina menggunakan buku teks digital. Okey, soalan B. Premis 1. Jika Kaimeng menjadi johan dalam pertandingan catur peringkat negeri, okey, cikgu tandakan yang ni sebagai P, maka dia mendapat hadiah tunai RM200. Okey, yang ni sebagai Q. Jadi untuk premis 2-nya, Kaimeng menjadi johan dalam pertandingan catur peringkat negeri. Jadi yang ni merujuk kepada bentuk yang kedua. Jika P maka Q. Jadi P adalah benar. Okey, P adalah benar. Dia menjadi johan. Jadi untuk kesimpulannya Q adalah benar. Jadi, Kaimeng mendapat hadiah tunai RM200. Okey, soalan C. Premis 1. Jika segi 4 PQRS ialah poligon sekata, maka segi 4 PQRS ialah segi 4 sama. Okey, sama ada bentuk 2 atau bentuk 3. Okey, sama ada bentuk 2 atau bentuk 3. Kita lihat dulu premis 2. Segi 4 PQRS bukan segi 4 sama. Okey, bila dia menafikan, maksudnya ini adalah bentuk 3. Jadi, yang ni adalah P, yang ni adalah Q. Jadi, bentuk 3 untuk premis 2, bukan Q adalah benar. Jadi yang ni segi 4 PQRS bukan segi 4 sama. Jadi untuk kesimpulannya kita akan menafikan P. Okey, kita akan menafikan P. Jadi segi 4 PQRS bukan poligon sekata. Okey, boleh? Seterusnya kita lihat soalan D. Soalan premis 1. Semua segitiga sama kaki mempunyai satu paksi simetri. Okey. Semua segitiga sama kaki. Yang ni A, yang ni B. Okey, jadi segitiga ABC ialah segitiga sama kaki
kesimpulannya, segitiga ABCD mempunyai satu paksi simetri. Okey, C adalah A, C adalah B. Okey, bentuk yang pertama. Okey, seterusnya soalan E, premis 1, jika 3M sama dengan 2N, okey, yang ni P, maka M nisbah N sama dengan 2 nisbah 3. Okey, yang ni Q. Jadi untuk premis 2, P adalah benar. Jadi kesimpulannya Q adalah benar. Jadi untuk kesimpulannya di sini, M nisbah N sama dengan 2 nisbah 3. Okey, soalan F. Jika M tambah 3 kurang atau sama dengan 2M tolak 9, maka M lebih besar atau sama dengan 12. Okey, yang ni jadi P, yang ni jadi Q. Dan kita lihat pada premis 2, simbolnya adalah berbeza. Okey, yang ni adalah Q. Dia menafikan Q. Maksudnya ni adalah bentuk yang ketiga. Jadi untuk kesimpulan kita akan menafikan P. Dengan cara kita akan mengubah simbol. Jadi kurang atau sama, kita nafikan dia akan jadi lebih besar. Jadi jawapannya M tambah 3 lebih besar daripada 2M tolak 9. Okey, boleh? Dan soalan 2. Yang ni dia bagi premis 1 atau premis 2 dan kesimpulan, kamu diminta untuk menulis premis. Okey, kita lihat soalan pertama. Dia bagi premis 1, semua garis lurus yang mempunyai kecerunan sifar selari dengan paksi X. Okey, jadi cikgu lebih mudah untuk cikgu tandalah. Okey, yang mana A? Semua garis lurus yang mempunyai kecerunan sifar. Okey, yang ni A. Selari dengan paksi X, yang ni B. Jadi bentuk yang pertama, C ialah A, kesimpulan C ialah B. Jadi yang ni adalah C. Yang ni adalah B. Jadi untuk premis 2, C ialah A, iaitu garis lurus AB mempunyai kecerunan sifar. Okey, garis lurus AB mempunyai kecerunan sifar. Okey, boleh? Soalan B. Okey, yang ni dia tak bagi premis 1. Dia bagi premis 2 dan kesimpulan. Okey, premis 2 dia, 891 ialah gandaan 9. Kesimpulan dia, 891 boleh dibahagi tepat dengan 3. Jadi premis 1-nya, semua gandaan 9 boleh dibahagi tepat dengan 3. Okey, C adalah A, C adalah B. Jadi, untuk premis 1, semua A, iaitu semua gandaan 9 ialah B. Boleh dibahagi tepat dengan 3. Okey, seterusnya soalan B. Jika poligon P ialah nonagon, okey, cikgu tandakan. Yang ni sebagai P, maka poligon P mempunyai 9 bucu. Yang ni adalah Q. Jadi untuk kesimpulan, kesimpulannya poligon P mempunyai 9 bucu. Okey, ni adalah bentuk yang kedua di mana Q adalah benar. Okey, poligon P mempunyai 9 bucu. Jadi untuk premis 2, P adalah benar. Okey, yang ni tadi Q adalah benar. Okey, yang ni Q Q adalah benar. Jadi premis 2, poligon P ialah nonagon. Okey, seterusnya kita lihat soalan D. Premis 1-nya tidak ada. Premis 2, X lebih besar daripada 6. Kesimpulan, X lebih besar daripada 4. Jadi untuk premis 1, kita lihat bentuk 1, 2 atau 3. Kita boleh gunakan bentuk 2. Okey, X lebih besar daripada 6, P adalah benar, Q adalah benar. Jadi kita guna bentuk 2. Jika X lebih besar daripada 6, maka X lebih besar daripada 4. Okey, soalan D. Jika hari ini hujan,
maka suhu bilik adalah kurang daripada 19 darjah. Okey, kita lihat di sini. Yang ni adalah P. Yang ni adalah Q. Dan kita lihat pada kesimpulan, yang ni dia telah menafikan P. Maksudnya ni adalah bentuk yang ketiga. Jadi untuk premis 2, kita akan menafikan Q. Okey, kita akan menafikan Q, iaitu suhu bilik tidak kurang daripada 19 darjah Celsius. Okey, boleh? Dan soalan F, premis 1-nya tidak ada, premis 2, X tidak sama dengan 8, kesimpulan 3X tolak 8 tidak sama dengan 16. Yang ni kamu lihat dia telah menafikan, maksudnya yang ni adalah bentuk yang ketiga. Di mana untuk premis 2 kita nafikan Q. Okey, kita nafikan Q, maksudnya Q-nya akan jadi X sama dengan 8. Dan untuk kesimpulan dia nafikan P. Jadi P-nya akan jadi 3X tolak 8 sama dengan 16. Untuk premis 1 kita akan jadikan dia jika P maka Q. Jadi jika 3X tolak 18 sama dengan 16, maka X sama dengan 8. Okey, boleh? Jadi cikgu harap kamu boleh faham tentang hujah didaktif yang sah di mana mesti mematuhi bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3. Okey? Jadi seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen.